Assalamualaikum, selamat kembali pada channel aku. Anda tahu tak, Romania ni memang terkenal dengan Dracula. So, aku nak ceritakan tentang pengalaman aku terserempak dengan Dracula dekat Romania. So, nak tahu macam mana? Jom kita saksikan. Ini aku nak ceritakan tentang pengalaman aku travel dekat satu tempat dekat Eropah Timur, nama dia Romania. Okey, untuk pengetahuan korang, Romania ni aku dah travel 3 kali. Satu, first trip aku pergi Bukarest saja, iaitu ibu negara Romania. Dan aku daripada Bukarest aku gerak ke Moldova untuk jumpa kawan aku. Dan second time aku pergi ke Romania untuk aku pergi ke kawasan Transylvania lah, kawasan yang mana terkenal dengan Dracula. Dan dekat Transylvania juga tempat tu banyak gila castle kan, antaranya Bran Castle, Corvin Castle dengan Rasnov Castle. Dan trip aku yang ketiga pula, aku pergi ke Romania. Masa tu aku final year, so aku pergi ke Romania, Bulgaria, Serbia dan juga Turki untuk trip celebrate aku habis belajar lah. So, Romania ni bukan satu-satunya negara aku pergi banyak kali. Aku pergi 3 kali sebab mostly aku pergi negara aku travel ni aku akan pergi sekali je. Dan Romania ni special case lah sebab aku pergi 3 kali. Sebab memang aku memang suka gila Romania. So, tempat ni special kat aku lah, so aku pergi 3 kali. So, aku nak cerita lah yang pengalaman aku travel dekat Romania, yang trip kedua, yang masa aku pergi Romania, aku pergi kawasan nama dia Transylvania. Aku pergi trip tu, aku pergi bandar Bukarest, aku pergi Brasov, aku pergi Sighisoara, Sibiu dan juga Timișoara. So kawasan tu memang kawasan under Transylvania lah. Okay, untuk pengetahuan korang, Transylvania ni bukan kawasan pegunungan. Pegunungan antara kawasan pegunungan Carpathians, dan kawasan Transylvania lah terkenal dengan kisah Count Dracula. Okey, aku nak cerita masa sebelum aku sampai Brasov. Brasov tu dia macam ibu negeri untuk negeri Transylvania lah kan. Aku naik train daripada Bukarest ke Brasov. Okey, train tu dia ambil masa dalam 2 jam. Dan aku ingat gila masa aku sampai je kat Brasov, dia macam kawasan kampung lah, senang cerita kampung, tapi ada banyak pekan-pekan kecil lah. So bagi aku, sebab masa aku first time pergi Romania tu pergi Bukarest. Bukarest tu dia bandar besar, so aku tak dapat enjoy lah macam mana perkampungan Romania ni kan. So masa aku sampai ke Brasov, aku tidur dekat hostel lah. Aku ingat nama hostel tu Hostel Mara kan. Memang Hostel Mara, sebab Mara nama penaja aku kan. Lepas tu aku pergi ke, masa aku dah sampai dekat pekan tu, aku carilah hostel tu kat mana kan. Lepas tu hostel tu aku cari dia pusing 2 kali lah, sebab aku tengok kat Google Map, aku pusing banyak kali. Dalam 2 kali lah aku pusing kan. Aku tanya dekat ada seorang orang Romania ni, aku jumpa aku tanya mana hostel ni, dekat mana kan, sebab dia punya alamat dia macam tak clear tau. Lepas tu bila dia tunjuk kat sebelah aku, rupanya hostel aku tu macam tersorok antara 2 kedai. So memang kalau korang nak pergi hostel tu memang kena tengok banyak kali. So hostel tu di antara bangunan, memang tak nampak. Lepas tu nak dia cerita, aku pun dah sampai dalam petang kan. Aku sampai petang, lepas tu aku dah masuklah dekat hostel tu, aku check in. Bilik dia tu ada 2 double decker, so ada 4 katil lah. So aku fikir macam visitor lain tu belum sampai lagi, so maksudnya aku seorang je lah. Lepas tu aku pun macam aku letak beg aku pun keluar lah daripada hostel tu. Aku nak pergi cari makanan sebab aku memang lapar lah. So masa aku cari makanan tu, aku pusing-pusing lah dekat area Brasov tu. Macam tengah-tengah town tu memang cantik lah. Dia ada town square dia, lepas tu ada clock tower dia tu, memang cantik lah. Lepas tu dekat Brasov tu dia ada macam Hollywood sign lah, dia tulis Brasov, yang memang awesome lah bagi aku. Lepas tu aku baliklah hostel aku kan. Aku bawa makanan aku baliklah hostel. Masa aku balik tu macam dah gelap lah, dalam pukul 8 je tu kan. Aku balik, lepas tu aku macam buka lah dekat macam dia punya meter, so asal berkunci ni kan. Aku buka, lepas tu aku pergi bell lah banyak kali kan. Bell banyak kali, aku macam pelik, asal tutup awal sangat ni kan.
Lepas tu aku bel, lepas tu ada seorang pakcik tu ni dia keluar. Dia membebel dalam bahasa Romania. Dia cakap macam dia tunjuk sebenarnya ada benda boleh silap dekat pintu tu. So aku macam tak tahu time tu. So dia tolong aku buka. Lepas tu aku masuk lah hostel aku. Lepas tu kan masa aku masuk hostel tu adalah backpacker lain dalam tu kan. Rupa-rupanya aku seorang je dalam bilik tu. Bilik tu ada 4 katil kan, 2 double decker. So aku boleh landing kat mana-mana. Aku macam aku seorang je malam tu. Aku macam bestnya. Lepas tu tapi yang paling scary bila sebelum aku nak tidur, aku sedar yang pintu aku tu tak boleh kunci tau. Pintu yang dekat hostel tu. So aku rasa macam aku tidur dalam keadaan pasrah. Sebab kalau ada orang pecah masuk kat bilik aku kan, curi barang-barang aku dalam dom tu. So aku memang tak sedar yang pintu aku tu terkunci. Aku baru sedar masa aku bangun daripada tidur tu. Aku tengok pintu dekat hostel tu tak boleh kunci. So sebaiklah aku bangun tu, aku bangun dalam keadaan selamat kan. Okay, untuk keesokan harinya tu aku bangun. Lepas aku tahu yang pintu aku tak kunci, aku pun plan lah nak pergi ke Istana Dracula. Nama dia Bran Castle kan. Okay, masa aku nak pergi kat Bran Castle tu, aku punya check lah. Aku check rupa-rupanya bas nak pergi ke Bran Castle tu memang jarang. So aku pun ambil inisiatif yang gila bagi aku. Aku pergi hitchhike lah. Aku tahan kereta orang Romania ni. Aku cakap lah aku nak pergi ke Castelul Bran dalam bahasa Romania. So dia pun kebetulan ada satu kereta tu, aku tahan kan. Lepas tu aku naik, aku cakap lah Castelul Bran aku cakap kan. Lepas tu dia bebel dalam bahasa Romania, dia ajak aku naik. Aku pun gerak lah sampai ke Bran Castle tu. Dia macam dalam 5 km lah daripada Pekan Brasov pun. Lepas tu bila aku dah sampai dekat Bran Castle tu, aku kena macam masuk dalam hutan-hutan dia. Masuk dalam hutan-hutan itu memang bagi aku agak seri. Sebab yelah aku kat Transylvania kan. Kok-kok lah aku terjumpa Dracula yang betul dekat hutan Transylvania tu. Lepas tu nak dijadikan cerita, kalau korang nak tahu, Dracula ni sebenarnya dia bukanlah hantu yang kita sangka. Sebenarnya Dracula ni dia merupakan raja Romania yang zalim pada masa tu. Nama sebenarnya lah King Vlad the III, ataupun nama samaran ni Vlad the Impaler. Kenapa nama dia The Impaler? Sebab The Impaler ni maksudnya dia impale ataupun sula. Sebab teknik hukuman Raja Vlad ni ataupun Dracula ni sebenarnya dia akan sula musuh dia. Okey, ada satu kisahnya agak tragis. Masa peperangan dengan Turki Uthmaniyah, Vlad the Impaler ni dia tahan tau dalam 1000 askar Turki Uthmaniyah. Dia tanggalkan baju askar Turki Uthmaniyah ni dan dia sula tentera-tentera ni dan dia suruh berarak keliling bandar. Time tu dekat Transylvania lah, dia keliling bandar. Dan teknik sula aku tak memang pedih lah bila aku fikir balik aku cerita kan. Teknik sula Count Dracula ni memang tragis lah. Sebab dia suka tengok musuh dia tu mati perlahan-lahan. So kisah yang tragis itu menyebabkan Raja Vlad ni ataupun Vlad the Impaler ni diberi nama The Impaler. Dan ada pengarah ataupun penulis terkenal dalam yang memfamouskan watak Dracula ni, dia sinonimkan Dracula dengan hantu yang suka isap darah kan. So sebenarnya yang Vlad the Impaler ni dia suka membunuh musuh dia dengan sula. Dan memang Vlad the Impaler ni memang dia sukalah dengan hukuman sebegitu kan. Lepas tu aku sampailah dekat Castle Bran ni. Aku tengok dalam movie nampaklah macam besar, tapi bila aku masuk dalam macam bagi aku agak down sikit lah. Sebab dia macam dalam dia tu macam sempit. Lepas tu kau bayangkan dengan ramai gila turis dalam tu, aku rasa macam tak boleh langsung. Sebab bila kita nak explore semua tu mesti penuh dengan turis. So kita tak rasa lah dia punya feel seram tu kan. Lepas tu dekat dalam Bran Castle tu nampak lah wajah-wajah Count Dracula ni lah. So aku terserpak lah juga dengan raja paling zalim kat Romania time tu. Kalau kita pergi dekat area contoh macam aku pergi dekat Sigi Suara tu tempat lahirnya Count Dracula tu.
pergi kat CBU. CBU ni dia antara bandar yang famous kat Transylvania ni. So kita kat situ kita boleh nampak nampak tugu Dracula, nampak potret Dracula semua bersepah dekat area Transylvania tu, sebab diorang ni memang bangga gila dengan Raja Vlad the Impaler ni, sebab kejayaan Raja Vlad the Impaler ni mengalahkan tentera Turki pada waktu tu. Okey, aku nak cerita sikit secara ringkas tentang Count Dracula ni. Sebenarnya Count Dracula ni dia pernah berkhidmat dengan tentera Turki Uthmaniyah, iaitu tentera Janissary. Seperti mana kau tahu, tentera Janissary ni dia merupakan tentera yang terdiri daripada tentera Turki yang terdiri daripada orang bukan Islam, tapi memang mahir gila dalam teknik peperangan. So kiranya diorang ni macam tentera elit. Dan dia dan juga adiknya, saya dah lupa nama adik dia apa, tapi masa penghujung kerjaya Count Dracula ni ataupun Vlad the Impaler ni, Sultan Muhammad Al-Fatih telah mengarahkan adik Vlad the Impaler ni yang telah masuk Islam untuk membunuh Count Dracula ni. Dan pada saat akhir tu, Count Dracula tu telah pun mati di tangan adik dia sendiri. Tapi disebabkan sejarawan-sejarawan barat dia nak sembunyikan cara kematian Vlad the Impaler tu, dia cakap lah Vlad the Impaler tu mati sebabkan oleh salib. Sebab itulah dalam cerita Dracula tu kita boleh tengok yang Dracula ni memang lemah dengan salib. Bila dia nampak salib dia terus mati kan. Okey, sebenarnya walaupun aku pergi Romania ni banyak kali, tapi sepanjang dalam trip aku kat Romania tu aku jumpalah Dracula yang moden kan. Dan itu aku Dracula yang bertopengkan manusia kan. Sebab masa aku sepanjang kat Romania tu, aku jumpa Dracula moden ni mostly lah taxi driver ataupun taxi driver lah kan. Masa aku pergi kat CBU, aku naik taxi. Tambang taxi tu dalam 50 lei lah. Aku bagi tambang taxi tu dalam 40 lei. So aku bagi 50 lei lah. Dan 50 lei tu sepatutnya ada baki 10 lei kan. Tapi selalunya taxi driver kat rumah ni tu dia akan ambil 10 lei tu dia anggap sebagai tips dia. So aku rasa terkejut lah sebab yelah patutnya aku dah bagi kau 50 lei, bayaran ni patutnya 40 lei. So patutnya bagi 10 lei tu aku bagilah kat aku kan, sebab dia baki aku. Dan kalau aku nak bagi kat tips kau pun atas kerelaan aku yang bukan yang kau main ambil je. So memang aku gelarkan diorang ni Dracula moden lah. Sebab kalau kita tengok Dracula ni dia suka isap darah, tapi kalau Dracula moden ni dia suka charge kat turis ni dengan harga yang sikit darah kan. So lebih kurang lah tu Dracula moden. Dan satu lagi dekat Romania ni, selalunya pelancong ataupun penjual-penjual souvenir dia akan charge dengan harga yang tinggi lah dekat turis-turis. Lagi-lagi turis tu muka yang bukan yang white kan. So selalunya aku akan anggap ni diorang macam Dracula moden lah, sebab dia suka charge dengan harga yang sikit darah juga. So kesimpulannya, walaupun dekat Romania ni memang terkenal dengan istana-istana yang besar, terkenal dengan bangunan yang besar dan juga Count Dracula, tapi kita kena hati-hati dengan Dracula moden yang ada dekat Romania. Dan sekiranya anda travel kat Romania, anda kena hati-hati dengan Dracula moden tu. Mungkin Dracula moden tu pun ada wujud juga lah dekat Malaysia kan. Okey, itu saja video untuk hari ni. Sekiranya anda suka tentang percintaan ataupun pengalaman saya di luar negara, anda boleh tekan like dan subscribe channel saya. So sekiranya ada apa-apa soalan, anda boleh hantar kepada email saya. Dan kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.